Jumlah perbelanjaan bagi tahun 2021 adalah yang terbesar dalam sejarah dengan nilai sebanyak RM322.5 bilion. Dan ini pecahannya RM236.5 bilion untuk perbelanjaan mengurus, RM69 bilion untuk perbelanjaan pembangunan, RM17 bilion untuk kumpulan wang COVID-19 dan RM2 bilion untuk simpanan luar jangka. Baik, kerajaan akan meneruskan bantuan tunai secara bersasar menerusi Bantuan Prihatin Rakyat, sebuah inisiatif yang menggantikan bantuan sara hidup. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, bayaran Bantuan Prihatin Nasional fasa kedua yang berjumlah RM2.2 bilion bakal disalurkan. Pertama, isi rumah berpendapatan bulanan kurang RM2,500 dan mempunyai seorang anak akan menerima bantuan sebanyak RM1,200. Manakala isi rumah yang mempunyai 2 orang anak atau lebih akan menerima bantuan sebanyak RM1,800. Kedua, bagi isi rumah berpendapatan bulanan antara RM2,501 hingga RM4,000 dan mempunyai sehingga seorang anak, bantuan BPR sebanyak RM800 akan disalurkan. Manakala isi rumah yang mempunyai 2 orang anak atau lebih akan menerima bantuan sebanyak RM1,200. Kerajaan turut akan membantu kumpulan isi rumah berpendapatan bulanan antara RM4,001 hingga RM5,000. Kategori ini akan menerima RM500 bagi yang mempunyai sehingga seorang anak dan bantuan RM750 kepada isi rumah yang mempunyai 2 orang anak atau lebih. Keempat, individu bujang berpendapatan RM2,500 ke bawah pula akan menerima bantuan RM350. Tidak sekadar itu, had umur kelayakan individu bujang diturunkan kepada 21 tahun. Institusi perbankan akan menambah baik bantuan bayaran bersasar kepada peminjam kategori B40 yang merupakan penerima bantuan sara hidup BSH dan bakal penerima bantuan prihatin rakyat BPR. Selain BSH dan BPR, peminjam dari kalangan perusahaan mikro dengan jumlah pinjaman di bawah RM150,000 turut layak menerima manfaat daripada 2 pilihan yang akan diberi. Institusi perbankan akan menambah baik bantuan bayaran bersasar kepada peminjam kategori B40 yang merupakan penerima BSH dan bakal penerima BPR dan kepada perusahaan mikro dengan jumlah pinjaman yang diluluskan sehingga RM150,000. Peminjam dalam kategori ini akan diberi pilihan. Option 1, menangguhkan ansuran bulanan selama 3 bulan. Atau option 2, pengurangan ansuran bulanan sebanyak 50% selama 6 bulan. Peminjam yang layak hanya perlu menghubungi pihak bank untuk membuat pilihan option dan menyempurnakan dokumentasi. Untuk peminjam dari golongan M40, proses permohonan bantuan bayaran balik pinjaman akan dipermudahkan. Peminjam hanya perlu membuat pengisytiharan sendiri atau self-declaration pengurangan pendapatan ataupun penghilangan pekerjaan untuk mendapat bantuan bayaran balik. Fleksibiliti ini akan bermula pada Disember 2020. Kerajaan bersetuju membenarkan pengeluaran simpanan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP daripada akaun 1 secara bersasar menerusi Belanjawan 2021. Kebenaran secara bersasar itu akan membolehkan ahli KWSP mengeluarkan RM500 sebulan dengan jumlah sehingga RM6,000 untuk 12 bulan. Pengeluaran ini
adalah bagi membantu ahli-ahli yang kehilangan pekerjaan dan dijangka meringankan beban kewangan kepada 600,000 ahli yang terjejas. Mengambil kira kedua-dua inisiatif Air Lestari serta kemudahan pengeluaran akaun satu ini, jumlah keseluruhan pengeluaran tunai adalah sehingga RM12,000. Diunjurkan keseluruhan bayaran bagi pengeluaran akaun satu akan melibatkan RM4 bilion. Jelas beliau, ahli yang layak boleh memohon mulai Januari 2021. Antara inisiatif lain, Tengku Zafrul berkata, kadar caruman minimum KWSP pekerja turut dikurangkan daripada 11 kepada 9% mulai Januari 2021 untuk tempoh 12 bulan bagi meningkatkan pendapatan boleh guna. Ini akan memanfaatkan pencarum KWSP dengan nilai inisiatif sehingga RM9.3 bilion. Kerajaan bercadang mengemukakan pindaan jadual akta berkaitan siling kumpulan wang COVID-19. Ia melibatkan cadangan menaikkan siling daripada RM20 bilion kepada RM65 bilion. Ketika akta tersebut dibentangkan, terdapat panggilan daripada ahli-ahli yang berhormat untuk meningkatkan siling kumpulan wang COVID-19. Mengambil kira gelombang wabak terkini dan keperluan sehingga tahun 2022, kerajaan bercadang mengemukakan pindaan jadual akta tersebut kepada Dewan Yang Mulia ini untuk menaikkan siling kumpulan wang COVID-19 sebanyak RM20 bilion kepada RM65 bilion. Kerajaan meluluskan 2 akta penting bagi menangani COVID-19 dalam Belanjawan 2021. Menurut Menteri Kewangan Tengku Zafrul, ia melibatkan akta langkah-langkah sementara bagi mengurangkan kesan penyakit COVID-19 2020 dan akta langkah-langkah sementara bagi pembiayaan kerajaan penyakit coronavirus 2019. Yang pertama ialah Akta Langkah-Langkah Sementara bagi mengurangkan kesan penyakit coronavirus 2009 COVID-19 2020. Akta ini memberi pengecualian atau relief kepada rakyat yang tidak mampu memenuhi obligasi kontraktual seperti pembayaran sewa akibat penularan wabak ini. Pusat Mediasi COVID-19 juga ditubuhkan khusus untuk membantu kumpulan B40 dan M40 serta perusahaan mikro yang bertikai berhubung obligasi kontraktual. Manakala Akta Langkah-Langkah Sementara bagi pembiayaan kerajaan penyakit coronavirus 2019 pula membenarkan had statutory hutang kerajaan dinaikkan sementara sehingga 60% daripada KDNK berbanding dengan 55%. Di bawah akta ini, Parlimen telah meluluskan siling peruntukan RM45 bilion bagi kumpulan wang COVID-19. Kerajaan mengumumkan bantuan khas kewangan RM600 kepada kaki tangan awam grade 56 dan ke bawah pada awal 2021. Menteri Kewangan Tengku Zafrul berkata, bantuan itu sebagai menghargai jasa penjawat awam yang berkhidmat tanpa mengenal penat lelah. Pesara kerajaan dan veteran tidak berpencen juga menerima bantuan khas kewangan berjumlah RM300. Tanpa mengenal penat lelah, mereka telah berkhidmat melangkaui ekspektasi and rose beyond the call of duty untuk melindungi rakyat, menyokong perniagaan dan memperkukuh ekonomi.
sebagai menghargai jasa dan bakti anggota perkhidmatan awam, sukacita kerajaan mengumumkan bantuan khas kewangan RM600 untuk kaki tangan awam grade 56 dan ke bawah. Bagi pesara kerajaan dan veteran yang tidak berpencen, bantuan khas kewangan RM300 akan diberikan. Kedua-dua bantuan ini akan dibayar pada awal tahun 2021.